berikan satu zikir kepada kita umat Islam ni. Zikir dipanggil Subhanallah. Kita bawa pula tiap-tiap kali lepas sembahyang. Saya amat sedih bila tengok habis-habis sembahyang orang bangkit terus, bagi-bagi salam terus bangkit. Allah, orang ni semua tak respect kepada Allah, ya, tak ada pandang besar. Allah yang tak ada nilai kat dia. Kita jumpa raja pun, habis-habis kita jumpa nak keluar, bukan senang ke? Jenuh dengan langkah, kena bodok, pelan-pelan nampak. Berarti nak baru boleh keluar. Ini raja bagi segala raja Allah, nampak tak? Dah bagi salam pada keluar macam tu kan? Ya? Dengan tak nak zikir kepada Allah. Ini bukan orang kenal Tuhan. Saya kata terus pun tak kenal Tuhan. Dia main tanya saya, dia jawab macam kamu tak kenal Tuhan. Nampak? Kalau orang kenal Allah sebagai raja, Malikin Nas. Kalau orang kenal, hang akan betul akan membesarkan Allah. Nampak? Kita nampak watak dia peribadi dia, ya, benar-benar dapat melihat sebagai membesarkan Allah. Orang tak kenal Tuhan, dia buat kerja. Nampak? Yang dia tahu kita sembahyang sebagai satu rutin ibadat dia, satu ritual ibadat yang boleh buat macam biasa. Habis tu habis. Dia tak tahu siapa yang menghadap, dia tak tahu Tuhan tengok dia tak tahu bagaimana dia sekarang berada dalam masa mana. Masa dia sembahyang tu masa apa? Ya. Tidak ada masa yang lebih berharga melainkan masa kita beribadat kepada Allah. Dia masa mana lebih baik, lebih tinggi pada masa sembahyang tu? Entah apa kan? Kalau orang boleh beritahu kat saya, ada tak? Masa mana lebih important, lebih penting daripada waktu kita menghadap Allah? Masa mana lebih mulia? Ya. Masa sembahyang, itulah masa yang paling tinggi, yang paling berharga. Ya. Tuhan akan bagi syurga. Kerana masa itu kita korban untuk Allah, kita akan dapat syurga. Tuhan bagi lagi syurga. Bukan kita punya, bukan ada hak lagi kita nak tuntut syurga pun. Ya. Tidak ada apa-apa hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Menurut dia kata kepada kita, dia yang hukum, bukan dia kena hukum, dia punya suka lah kalau dia dapat. Faham tak? Ya? Sebab itu habis sembahyang ni, bagilah masa sikit. Sekurang-kurang kita ambil mahkota zikir. Tahu mahkota zikir tu? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah mahkota zikir 10 kali. Hampir orang mati pergi nak berikut ke barang. Nampak? Yang kasar sikit lah. 10 kali untuk Allah. Bagi salam, duduk dulu, jangan ubah tempat duduk. Sebab malaikat nak doakan kita. Malaikat ada perhati kita nak doa lah. Orang yang tidak berubah tempat sampai tak bergerak, dia duduk macam tu seketui. Duduk keluar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Habis 10 kali itu keluar. Dah kalut sangat, sibuk sangat. Lebih sibuk pada Nabi Allah Sulaiman. Pergilah. Nampak? Turun lebih. Ya. Kalut sangat, sibuk. Sibuk apa? Sibuk dunia. Sibuk pada benda yang dia akan tinggal. Sibuk pada benda yang dia akan hanyut. Sibuk pada benda yang akan dilupakan. Dia sibuk pada benda yang akan meracuni dia sendiri dalam kehidupannya. Kalau sibuk kerana Allah kan baik je. Tapi nak sibuk sikit untuk Allah, ya, nak bagi masa untuk Allah sikit untuk sebut 10 kali. Jangan keluar dulu saja. Ni apa orang sembahyang apa ni? Ya? Hang gadap siapa? Nampak? Dia pergi dia ramai ni. Habis sembahyang maghrib ni, imam bagi salam. Pakai hilang. Oh, cukup sibuk oleh mana tau. Lebih sibuk pada bulan menteri ni. Nah. Sampai nak sebut 10 kali tu. Not even 5 minutes, ya. 10 kali kita sebut, tak mampu, tak mau sebut lagi. Ya. Pertama dia tak suka nak sebut. Itu besar kata kalau dia sayang kepada orang yang dia sayang, dia akan sebut nama dia selalu. Sebab tu dia kata orang yang banyak selawat kepada aku, dia wajar mendapat syufaat aku di akhirat. Betul? Pasti dia suka aku, dia mau selawat. Orang tak suka Nabi, mana dia mau selawat? Orang tak sayang Nabi, mana dia mau selawat? Orang yang sayang Nabi dia akan selawat kepada Rasulullah. Ya. Orang tak sayang Nabi, tak sayang kenapa dia tak kenal? Tak kenal, tak cinta. Tidak. Nanti kita faham macam itu. Dan semua kita ambil nilai, makanya tak dapat tidak. Kita habaq dulu pembukaan sifat sabiah. Jadi makna sifat sabiah ni ada 5 tuan-tuan. Pertama, qidam. Tiada permulaan.
kedua baqa, semua tiada. Dia mula dengan tiada. Tiada tu duduk dalam sila. La ilaha illallah, la tidak. La tu. Tentu nak faham la tu ni lima ni lah. Lima ni dalam la tu lah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak apa. Tidak ada apa ni. Kita kena tahu tu kalimah tu nak selamat kita dalam kubur. Kalau kita tak tahu kalimah tu macam mana nak selamat kita dalam kubur? Dia nak selamat kita. Ta'ala hujjatakum fa indakum mas'ulun. Belajar kamu akan hujah-hujah kamu akan ditanya dalam kubur. Nampak? Ya. Maka itu kalau kita dah tak tahu la tu apa, hanya sebut la tiada Tuhan, tiada apa. Nampak? Ya. Tak bagi rezeki kat aku. Tak bagi gaji kat aku. Bukan itu, ya. La di sini adalah 5 fungsinya untuk mendekatkan Allah sebagai Tuhan yang wujud dengan wujud yang hakiki, wujud yang nafsi, nampak nafsi. Maka itu kita panggil pertama qidam, tiada permulaan. Bila tak ada permulaan ni kita kata apa? Ya. Tiada permulaan, sedia. Itu dia punya conclusion, ya. Bila itu tiada permulaan, artinya Allah tu sedia. Itu berarti itu makna qidam. Makna qidam itu sedia, ya. Alasannya tidak ada permulaan. Kalau ada mula kita, ada mula. Ya. Orang nak sekian tahun. Allah tidak ada permulaan. Kerana dia adalah yang kedua baqa. Baqa artinya kekal. Disebut sini tiada kesudahan. Tuhan tak mati. Tuhan tak rosak. Tuhan tak binasa. Nampak tak? Tuhan tidak akan berubah untuk macam tu juga. Tuhan tak ada anak nak ganti dia. Lagi-lagi kena orang kata Tuhan ada anak. Tuhan ada anak, mak dia kata dia kena ada bapa. Mana boleh ada anak dia tak ada bapa? Ini logik akal. Macam tu bawa orang ahli kitab dia tak ada faham. Dia tak boleh terima logik akal. Bisa Tuhan akan hukum dia. Maka tu Allah akan hantar balik Nabi Isa bin Maryam untuk menghukum dia. Sebab tu Nabi Isa tak makan. Tuhan kekal hidupkan dia sampai sekarang. Sebab dia akan turun di akhir zaman besok, dia akan hukum orang-orang yang mengatakan dia anak Tuhan.